Salam sejahtera dan selamat petang kepada pensyarah kita Dr. Sahardi. Hari ini, saya Tan Zhi Ting dan Hui Ying akan membentangkan topik kepentingan dasar ekonomi baru dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Inilah isi kandungan yang akan kita bentangkan sebentar lagi. Kita akan membuat pengenalan dan juga membentangkan kepentingan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Apakah dasar ekonomi baru? Dasar ini merupakan inisiatif utama yang dilancarkan di Malaysia pada tahun 1971 sebagai langkah mengatasi ketidakseimbangan ekonomi antara kaum dan juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Dasar ini bertujuan untuk mencapai penghapusan kemiskinan dalam kalangan Bumiputera yang merangkumi orang Melayu dan juga kumpulan etnik peribumi yang lain. Dasar ini bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum, meningkatkan pemilikan dan penguasaan ekonomi Bumiputera dalam sektor strategik serta meningkatkan pelibatan mereka dalam sektor korporat. Dengan ini, peluasan usaha ekonomi dapat diusahakan dan pemerataan pendapatan antara etnik Bumiputera dengan etnik lain dapat diratakan supaya perasaan cemburu dapat dikurangkan. Dasar ini juga menekankan pembangunan infrastruktur melalui pembasmian kemiskinan, pembangunan pendidikan dan latihan, serta meningkatkan peluang pekerjaan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup khususnya tahap pendidikan rakyat Malaysia secara keseluruhan dan mengurangkan jurang sosio-ekonomi antara bandar dan luar bandar. Sekarang, kita akan tengok apakah kepentingan dasar ekonomi baru dalam memacu perubahan kepada lanskap politik. Pertama, dasar ekonomi baru mendorong stabiliti politik dalam masyarakat Malaysia. Pertama, dasar ini bertujuan untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum di Malaysia. Dengan memberi perhatian khusus kepada pembangunan ekonomi Bumiputera, dasar ekonomi baru ini berusaha untuk mengurangkan ketegangan dan konflik sosial akibat jurang ekonomi antara kaum. Dengan membetulkan ketidakseimbangan ini, dasar ekonomi baru berharap dapat mewujudkan persekitaran yang lebih stabil dan mengurangkan ketegangan antara kumpulan masyarakat. Seterusnya, salah satu maklumat utama dasar ekonomi baru adalah untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kumpulan masyarakat melalui inisiatif seperti pemerkasaan ekonomi Bumiputera dan meningkatkan akses mereka kepada sektor strategik. Dasar ekonomi baru berusaha untuk mencapai keadilan ekonomi yang lebih besar. Dengan mengurangkan jurang ekonomi, dasar ini berharap dapat mengurangkan juga rasa tidak puas hati sosial yang boleh menyebabkan ketegangan politik. Seterusnya, dasar ini juga menyokong prinsip menyediakan peluang yang adil kepada semua kumpulan masyarakat di Malaysia. Dalam konteks ekonomi, dasar ini berhasrat mewujudkan peluang yang sama rata kepada Bumiputera dan kumpulan masyarakat lain untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan menyediakan peluang yang adil kepada semua orang, dasar ekonomi baru berharap dapat mewujudkan kepuasan sosial yang lebih besar dan mengurangkan ketegangan politik. Dasar ini juga berusaha untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif kepada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan negara, iaitu pengembangan negara.
Dengan memberikan sokongan kepada sektor awam dan swasta bumi putra, dasar ekonomi baru menggalakkan pembangunan ekonomi yang mampat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berterusan boleh mewujudkan kestabilan politik dengan memberi orang ramai akses kepada peluang pekerjaan, kemakmuran dan kesejahteraan. Pengajaran kita dapat pengajaran daripada tragedi 13 Mei 1969. Insiden ini menjadi pengajaran yang berharga dan peringatan penting bagi negara untuk mengelakkan konflik yang seperti ini berlaku lagi pada masa hadapan. Dasar ekonomi baru dilaksanakan sebagai langkah untuk mencegah konflik seperti ini dan juga untuk menggalakkan keharmonian dan kestabilan politik dalam masyarakat Malaysia. Poin yang kedua iaitu dasar ini membangunkan konsensus politik. Dasar ekonomi baru bertujuan untuk mengurangkan polarisasi politik di Malaysia dengan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi inklusif. Melalui dasar pemerkasaan ekonomi, bumi putra dan pengurangan jurang ekonomi, dasar ini berusaha dalam mengurangkan ketegangan politik, sama seperti apa yang kita pernah cakap dalam poin pertama, yang sering berpunca daripada perbezaan politik dan kepentingan antara kumpulan masyarakat. Dengan mewujudkan peluang ekonomi yang adil, dasar ini berharap dapat mengurangkan polarisasi politik yang boleh menghalang kerjasama dan persetujuan politik. Dasar ini berusaha dalam meningkatkan perasaan keadilan dalam masyarakat Malaysia melalui memberi perhatian khusus kepada pembangunan ekonomi yang saksama. Dalam mengurangkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, dasar ekonomi baru menyumbang untuk membina konsensus politik berdasarkan prinsip keadilan dan kesaksamaan. Ketiga, ia juga membantu untuk memperkuatkan kesepakatan politik. Dengan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk kerjasama antara parti politik yang berbeza. Dengan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi yang inklusif, dasar ini menawarkan platform untuk mencapai konsensus dan mengukuhkan kerjasama antara parti politik, kerajaan dan masyarakat. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Hal ini dengan menumpukan tumpuan kepada pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif, dasar ini dapat memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasai oleh seluruh masyarakat. Dengan mengurangkan jurang ekonomi dan meningkatkan kebajikan rakyat, dasar ini menyumbang dalam membina kepercayaan antara kerajaan dan rakyat. Kepercayaan yang kukuh ini penting dalam membentuk konsensus politik yang kukuh dan mewujudkan kestabilan politik yang mampat. Seterusnya, poin yang ketiga iaitu mempromosi partisipasi politik yang lebih inklusif. Okay, so pertama sekali, ia memberikan kesempatan yang lebih adil untuk akses ke sumber daya dan peluang ekonomi. Maksudnya, dasar ini boleh menyediakan lebih banyak peluang sama untuk mengakseskan kepada sumber dan peluang ekonomi. Termasuk
orang asli dan kumpulan lain. Dengan menggalakkan pembangunan ekonomi inklusif, dasar ekonomi baru bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi dan menyediakan akses yang sama kepada sumber seperti pendidikan, latihan, pembiayaan, dan pasaran buruh. Justru, dasar ekonomi baru mewujudkan akses asas yang kukuh untuk penyertaan politik yang lebih inklusif dengan menyediakan peluang yang sama kepada semua kumpulan dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya, berpotensi mencipta perwakilan ataupun representasi politik yang lebih setara. Melalui usaha dasar ini untuk mengurangkan jurang ekonomi dan mengukuhkan penyertaan ekonomi kumpulan terpinggir dalam masyarakat, dasar ini berpotensi untuk mewujudkan perwakilan politik yang lebih saksama. Dengan mempunyai perwakilan politik yang sama bagi pelbagai kumpulan masyarakat, dasar ini boleh membantu dalam memastikan kepentingan semua komuniti diwakili dalam proses membuat keputusan politik. Ini akan membantu meluaskan penyertaan politik dan mengukur sistem politik inklusif. Akhir sekali, ia dapat menjamin kepentingan masyarakat. Dalam konteks penyertaan politik, dasar ekonomi baru berusaha memastikan suara dan aspirasi semua kumpulan masyarakat didengari dan diambil kira dalam proses membuat keputusan politik. Poin yang keempat iaitu meningkatkan keyakinan terhadap sistem politik. Bekerja untuk menghapuskan persepsi ketidakadilan dan diskriminasi. Dasar ini berusaha untuk menghilangkan persepsi ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem politik. Dengan tumpuan kepada pembangunan ekonomi inklusif, dasar ini bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi seperti yang pernah cakap tadi, antara kumpulan kaum masyarakat. Melalui dasar pemerkasaan ekonomi Bumiputera dan mengurangkan ketidaksamaan ekonomi, dasar ekonomi baru boleh menangani persepsi ketidakadilan dan diskriminasi yang mungkin timbul. Seterusnya, meningkatkan keyakinan dan legitimasi, yaitu kesahihan dalam sistem politik. Dasar ekonomi baru memainkan peranan dalam meningkatkan keyakinan dan kesahihan dalam sistem politik dengan menyediakan akses yang adil dan peluang yang sama rata untuk semua kumpulan. Melalui penekanan ini, dasar ekonomi baru membina asas untuk orang ramai yang mempunyai keyakinan bahawa sistem politik mampu memperjuangkan kepentingan mereka secara adil. Akhir sekali, dapat mengurangkan rasa tidak puas hati. Bukanlah sekali. Yang ketiga iaitu dapat mengurangkan ketidakpuasan. Dasar ini bertujuan untuk mengurangkan rasa tidak puas hati dalam masyarakat dengan memberi perhatian khusus kepada pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui ini, dasar boleh memenuhi keperluan dan aspirasi rakyat dengan lebih sekata. Akhir sekali, dapat meningkatkan kestabilan politik. Dasar ini menyumbang kepada peningkatan kestabilan politik secara keseluruhan. Kepercayaan yang kuat terhadap sistem politik membantu membina kerjasama politik dan permuafakatan antara kerajaan dan rakyat. Dengan kestabilan politik yang dipertingkatkan,
Negara boleh memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi yang mampan dan mencapai matlamat jangka panjang dengan lebih berkesan. Sekarang, saya akan membentangkan poin yang terakhir, iaitu meredakan ketegangan etnik. Melalui penyeimbangan ekonomi, dengan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi Bumiputera dan mengurangkan jurang ekonomi, dasar ekonomi baru berusaha untuk menangani ketidaksamaan ekonomi yang mungkin berkemungkinan besar menjadi punca ketegangan etnik dan meningkatkan akses dan peluang ekonomi yang sesama untuk semua kumpulan etnik. Dasar ini membantu meredakan ketegangan dan menggalakkan keharmonian antara kumpulan etnik. Seterusnya, memberi kesempatan yang adil, iaitu menyediakan peluang yang adil. Dasar ini berusaha menyediakan peluang yang adil kepada semua kumpulan etnik supaya mereka boleh terlibat dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan menyediakan akses yang sama kepada pendidikan, latihan, peluang pekerjaan dan sumber ekonomi lain, dasar ini memastikan peluang dan faedah pembangunan ekonomi tidak terhad kepada satu kumpulan etnik sahaja. Ini membantu mengurangkan ketegangan etnik yang timbul akibat ketidakadilan dalam penyediaan peluang. Seterusnya, ketegangan sosial dan politik yang berakar pada ketidakseimbangan boleh diredakan. Dan juga meredakan ketegangan etnik dapat menjaga harmoni masyarakat Malaysia dan stabiliti politik Malaysia. Seterusnya, kita akan melihat kepentingan dasar ekonomi baru dalam memacu perubahan kepada landscape ekonomi. Pertama sekali, untuk pengembangan ekonomi yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang merujuk kepada pertumbuhan yang berlaku secara menyeluruh dan merata dalam pelbagai sektor ekonomi, termasuklah kawasan geografi dan semua lapisan masyarakat. Dasar ini bertujuan untuk mengurangkan kesenjangan ekonomi antara kaum dan kawasan di Malaysia. Ini saksama kepada semua lapisan masyarakat, termasuk membantu kaum Bumiputera yang sebelumnya mengalami ketertinggalan ekonomi. Ia juga menyumbang dalam sektor pertanian. Dasar ini menyediakan bantuan dan bimbingan kepada petani, serta melibatkan majoriti penduduk luar bandar dan bantu mereka dalam peningkatan taraf hidup komuniti luar bandar. Dasar ini juga berusaha untuk mengurangkan ketergantungan ekonomi negara terhadap sektor ekonomi tertentu atau pasaran ekspor asing. Melalui ini, Malaysia dapat mengurangkan risiko ekonomi yang berlaku apabila terdapat gangguan dalam pasaran global. Seterusnya, dalam pembangunan industri. Dasar ekonomi baru mendorong pengembangan industri dan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, iaitu peluang pekerjaan dan meningkatkan produktiviti. Pertama, penciptaan peluang pekerjaan. Maksud itu menambahkan peluang pekerjaan. Pembangunan industri yang pesat dapat mencipta dan menambah peluang pekerjaan dalam sektor pembuatan, penyelenggaraan, perkhidmatan dan sektor berkaitan lain. Peningkatan jumlah pekerjaan ini membantu mengurangkan kadar pengangguran pekerjaan dan memperkuatkan daya beli rakyat, yang ada gilirannya menyokong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, meningkatkan nilai tambah. Dengan memfokuskan kepada pembangunan industri, negara dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.
Proses industri seperti pemprosesan, pengeluaran dan pembungkusan memberi nilai tambah kepada bahan mentah dan membawa kepada peningkatan pendapatan negara. Akhir sekali, pembentukan rantai bekalan tempatan. Pembangunan industri memacu pertumbuhan sektor lain yang berkaitan, seperti pengeluaran bahan mentah, logistik, dan perkhidmatan pendukung lainnya. Ini dapat membentuk rantai bekalan tempatan yang berterusan dan menggalakkan pertumbuhan pelbagai sektor ekonomi. Seterusnya, seterusnya Hui Ying akan membentangkan poin yang lain. Dipersilakan. Terima kasih. Seterusnya, dasar ekonomi baru menggalakkan pelaburan dan pembangunan infrastruktur di kawasan kurang membangun di Malaysia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebolehcapaian dan meningkatkan hubungan antara kawasan tersebut dan kawasan yang lebih maju dari segi ekonomi. Pelaburan dalam infrastruktur, pengangkutan, tenaga dan teknologi boleh membuka peluang ekonomi baharu, mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui dasar ekonomi baru, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai projek pembangunan infrastruktur dan inisiatif di kawasan kurang membangun. Contohnya, termasuk pembangunan jalan baharu, pembaharuan sistem pengangkutan awam, pembangunan pelabuhan, dan lain-lain. Ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan kawasan tersebut untuk menarik pelaburan, membangunkan industri dan mewujudkan peluang pekerjaan. Di samping itu, dengan meningkatkan kesaling hubungan antara kawasan kurang membangun dan maju, dasar ekonomi baru juga berusaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang merangkumi semua lapisan masyarakat. Melalui pelaburan dan pembangunan infrastruktur, dasar ekonomi baru menyasarkan untuk mengurangkan jurang pembangunan antara kawasan kurang membangun dan kawasan yang lebih maju di Malaysia. Ini memberi peluang kepada kawasan kurang membangun untuk mendapat manfaat daripada kemajuan ekonomi yang lebih besar dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih sekata di seluruh negara. Melalui pembangunan infrastruktur, pengangkutan, tenaga dan teknologi yang lebih baik, dasar ekonomi baru juga berusaha untuk meningkatkan kebolehcapaian kepada perkhidmatan asas dan meningkatkan kualiti hidup penduduk di kawasan tersebut. Contohnya, pembangunan infrastruktur melalui pembangunan wilayah baru iaitu Dara, Kejora dan Jengkar. Secara keseluruhannya, dasar ekonomi baru memainkan peranan yang penting dalam mengarahkan pelaburan dan pembangunan infrastruktur ke kawasan kurang membangun di Malaysia. Ini membantu meningkatkan kebolehcapaian, mengurangkan jurang pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui inisiatif ini, dasar ekonomi baru memastikan pembangunan ekonomi di Malaysia merangkumi semua kawasan dan komuniti mewujudkan persekitaran yang lebih saksama dan sejahtera untuk semua rakyat Malaysia. Yang seterusnya, dasar ekonomi baru juga menggalakkan perkongsian dan perkembangan ekonomi di Malaysia. Dalam konteks ini, dasar ekonomi baru memberikan perhatian khususnya kepada permekasahan golongan yang lemah dan terpinggir dari segi ekonomi. Contohnya etnik Bumi Putra. Dengan menyediakan bantuan, latihan dan akses kepada sumber, dasar ekonomi baru berusaha untuk meningkatkan keupayaan dan kejayaan perniagaan kecil dan sederhana dan memupuk perkongsian yang saling menguntungkan antara pelbagai pihak dalam pembangunan ekonomi.
Salah satu objektif utama dasar ekonomi baru adalah untuk meningkatkan kapasiti dan kejayaan perniagaan kecil dan sederhana (PKS). Dasar ekonomi baru menyediakan bantuan dan sokongan dalam bentuk bantuan kewangan, latihan dan akses kepada sumber untuk membantu perniagaan kecil dan sederhana berkembang serta bersaing dalam pasaran. Bantuan ini termasuk bantuan modal, latihan keusahawanan dan kemudahan pengurusan dan teknikal. Dengan menyediakan bantuan ini, dasar ekonomi baru bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan daya saing perniagaan kecil dan sederhana, meluaskan peluang perniagaan dan meningkatkan pendapatan serta kejayaan perniagaan kecil dan sederhana. Selain itu, dasar ekonomi baru juga menggalakkan pembentukan perkongsian yang saling menguntungkan dalam pembangunan ekonomi. Ini melibatkan kerjasama antara sektor awam, sektor swasta dan kumpulan ekonomi termasuk perniagaan kecil dan sederhana. Dasar ekonomi baru menyediakan platform dan peluang kepada pelbagai pihak untuk bekerjasama dalam projek pembangunan, pelaburan dan perdagangan. Melalui perkongsian ini, dasar ekonomi baru menyasarkan untuk mengembangkan rangkaian perniagaannya, mengukuhkan kapasiti dan meningkatkan akses kepada sumber yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pemerkasaan kumpulan yang lemah dari segi ekonomi dan terpinggir merupakan aspek yang penting dalam dasar ekonomi baru. Ini dilakukan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan bantuan, latihan dan akses kepada sumber kepada kumpulan ini. Dasar ekonomi baru berusaha untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kumpulan ekonomi yang berbeza dan meningkatkan keupayaan mereka untuk bersaing dalam ekonomi negara. Ini termasuk program pembangunan usahawanan, peluang kontrak kerajaan serta inisiatif pembiayaan dan pelaburan yang ditujukan kepada golongan ini. Jelas ternyata, dasar ekonomi baru menggalakkan perkongsian dan perkembangan ekonomi dalam negara kita. Dengan memberikan perhatian khususnya kepada kumpulan ekonomi yang lemah dan terpinggir, dasar ekonomi baru berusaha untuk meningkatkan keupayaan dan kejayaan perniagaan kecil dan sederhana dan menggalakkan perkongsian yang saling menguntungkan dalam pembangunan ekonomi. Melalui bantuan ini, latihan dan akses kepada sumber, dasar ekonomi baru meluaskan peluang perniagaan dan meningkatkan kejayaan ekonomi kumpulan yang terlibat, termasuk kumpulan etnik Bumiputera. Yang seterusnya, dasar ekonomi baru dapat meningkatkan daya saing global. Salah satu cara dasar ekonomi baru meningkatkan daya saing ekonomi adalah melalui inovasi. Ini melibatkan memacu pembangunan dan aplikasi teknologi baharu, ciptaan produk dan perkhidmatan yang unik serta proses perniagaan yang lebih cepat dan berkesan. Dasar ekonomi baru menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, kerjasama antara sektor awam dan swasta dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi termaju untuk memacu inovasi dalam sektor ekonomi. Selain itu, dasar ekonomi baru menyedari bahawa kualiti sumber manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Oleh itu, dasar ekonomi baru memberikan tumpuan kepada peningkatan kualiti, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Ini melibatkan peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti, program latihan yang relevan dengan keperluan pasaran buruh dan menyediakan insentif untuk individu membangunkan kemahiran baharu.
Dengan memiliki sumber manusia yang berkelayakan, dasar ekonomi baru memastikan Malaysia mempunyai tenaga kerja yang cekap dan bersedia untuk bersaing di peringkat global. Selain itu, dasar ekonomi juga mengutamakan pembangunan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya saing ekonomi. Ini melibatkan peningkatan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi, menggunakan teknologi moden dan dalam proses pengeluaran dan pengurusan, serta meningkatkan akses kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dasar ekonomi baru menyasarkan untuk meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kualiti produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sektor ekonomi Malaysia. Seterusnya, terdapat juga kepentingan dasar ekonomi baru dalam memacu perubahan kepada lanskap sosial. Salah satu objektif utama dasar ekonomi baru adalah untuk mengurangkan jurang perbezaan sosial antara kumpulan etnik di Malaysia. Salah satu cara dasar ekonomi baru mengurangkan ketidaksamaan sosial adalah melalui penyediaan peluang pendidikan yang lebih saksama tanpa mengambil kira latar belakang etnik dan ekonomi. Dasar ekonomi baru memberikan peluang pekerjaan kepada semua rakyat Malaysia dengan memberikan bantuan dan latihan. Dasar ekonomi baru juga memperluas akses orang ramai kepada perkhidmatan awam yang penting. Contohnya, kesihatan, perumahan dan infrastruktur asas. Sebagai contoh, dasar ekonomi baru menyediakan pembinaan rumah mampu milik untuk keluarga berpendapatan rendah, meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil, meningkatkan kebolehjapaian infrastruktur asas seperti jalan raya, air bersih dan sanitasi. Yang seterusnya, dasar ekonomi baru komited untuk meningkatkan mobiliti sosial di Malaysia. Mobiliti sosial ini merujuk kepada keupayaan individu untuk keluarga untuk menaik ke peringkat sosial atau ekonomi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Dasar ekonomi baru mencapai matlamat ini dengan menyediakan peluang ekonomi yang lebih adil dan saksama untuk semua lapisan masyarakat. Melalui program dasar ekonomi baru, terdapat pelbagai bantuan yang diberikan seperti bantuan kewangan, latihan kemahiran dan akses kepada pendidikan yang lebih baik. Dengan menyediakan peluang yang sama, dasar ekonomi baru menggalakkan individu dan keluarga untuk berusaha dan mengembangkan potensi mereka melalui usaha ini. Dasar ekonomi baru memberikan harapan dan motivasi yang lebih besar kepada orang ramai untuk meningkatkan kualiti hidup mereka dan mencapai kemajuan dalam kehidupan mereka. Seterusnya, dasar ekonomi baru mempunyai tumpuan yang kuat untuk meningkatkan nilai murni masyarakat di Malaysia. Matlamat ini dapat dicapai dengan memperkasakan sektor ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat, sehingga memberi kesan positif terhadap taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan nilai murni masyarakat ialah menyediakan akses yang lebih baik kepada perumahan yang mencukupi. Contohnya, membina rumah mampu milik dan menyediakan skim pemilikan rumah mampu milik, menambah baik infrastruktur kesihatan, meningkatkan akses kepada kemudahan perubatan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, meningkatkan kesedaran dan pendidikan orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi, meningkatkan kualiti guru, membangunkan kurikulum yang berkaitan dan program yang menyokong akses kepada pendidikan untuk kumpulan yang kurang bernasib baik ataupun kurang maju.
Seterusnya, menambah baik infrastruktur dan kemudahan awam yang mencukupi termasuk pembinaan jalan raya, rangkaian pengangkutan yang cekap serta akses yang mencukupi kepada air bersih. Yang seterusnya, dasar ekonomi baru juga penting dalam membina keadilan sosial. Ia berfungsi untuk mengurangkan jurang pendapatan antara kumpulan sosial dengan menggalakkan pembangunan sektor ekonomi yang kurang maju. Dasar ekonomi baru memastikan peluang yang sama untuk semua individu di Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik, terutamanya akses kepada pendidikan, pekerjaan, perumahan dan perkhidmatan awam yang lain. Ia dapat mengukuhkan hubungan antara kumpulan etnik di Malaysia melalui komunikasi, persefahaman bersama dan kerjasama antara kumpulan etnik. Ia dapat menggalakkan penyertaan aktif semua orang dalam pembangunan dan proses membuat keputusan supaya suara dan kepentingan semua individu dapat didengari dan dihormati. Seterusnya, dasar ekonomi baru juga memainkan peranan yang sangat dominan dalam meningkatkan integrasi sosial di Malaysia. Salah satu langkah yang diambil oleh dasar ekonomi baru ialah memperbaiki jurang ekonomi antara kumpulan etnik. Ia berusaha untuk menyediakan peluang ekonomi yang sama rata kepada semua kumpulan, termasuk kumpulan etnik yang mungkin menghadapi kemunduran ekonomi. Melalui pelaburan dan pembangunan di kawasan kurang membangun, dasar ekonomi baru berharap dapat mewujudkan peluang ekonomi yang sama untuk semua individu tanpa mengira latar belakang etnik mereka. Ini dapat membantu mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif untuk interaksi dan kerjasama antara pelbagai kumpulan etnik. Seterusnya, dasar ekonomi baru juga sangat penting dalam membina kesetaraan tentang kepentingan persefahaman, toleransi dan keharmonian sosial antara pelbagai etnik di Malaysia. Seterusnya, dasar ekonomi baru menggalakkan penglibatan aktif semua kumpulan etnik dalam pembangunan dan proses membuat keputusan. Ini merupakan sumber-sumber yang kami rujuk untuk pembentangan kepentingan dasar ekonomi baru ini. Sekian, terima kasih.